J betul. J tu betul kok. Dia punya jawapan dia ni betul. Mana? Jawapan dia ni betul semua tu dah. Betul tu. Semua ayat lalu tu. Aku ingat pula. Aku tak ingat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kerana hari ini Allah Taala beri peluang kepada kita untuk masuk kepada tahun baru. Baru berlalu saja apabila azan maghrib tadi. Setahun dah kita tinggal tahun 1441 nah. Kita tinggal dah. Gapo dia yang kita isi dalam tahun tu, kita sorang saja tahu. Sebab tu apabila kita nak tinggal tahun tu, kita minta maaf dengan Tuhan. Dosa setahun hak kita buat. Kalau kita buat dengan keadaan sedar dan tidak sedar sebelum meninggal ke tahun 1441, ya Allah ya Tuhanku, hamba minta maaf belaka. Dosa hamba hak setahun nah. Mudah-mudahan tahun baru ni lepas pada maghrib kita berdoa pula. Doa ke apa? Sebagaimana ya Allah ya Tuhanku, kamu beri rezeki kepada aku boleh masuk tahun baru ni, aku minta tahun ni lebih baik daripada tahun dulu. Kalau boleh kebajikan saja, tak ada maksiat dalam tahun ni. Tu kita orang mukmin. Lagu tu masuk keluar, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, dapat baju baru, sunat berdoa. Maka antara benda baru yang kita boleh adalah tahun baru. Maka disunatkan berdoa apabila boleh benda baru. Ada orang kata doa ni tidak ada nas daripada Nabi. Kaedah dia doa tak perlu nas daripada Nabi. Doa ni umum. Kaedah dia doa berbentuk umum. Tak ada istilah kata mesti kena ada riwayat daripada hadis baru disunatkan berdoa. Tak. Kerana doa ni permintaan. Apabila permintaan dia bergantung dengan seseorang. Gapo dia berlaku, situasi gapo dia berada sekarang, maka dia berdoa sesuai dengan dia. Kalau berdoa ni mesti kena ada nah belaka, banyak benda tak boleh. Orang panggil semaya hajat, gapo dia? Periksa SPM biar lulus. Tak ada nah tu, hamba tak pernah jumpa Nabi doa SPM. Tak ada berat. Anak hamba nak boleh kerja, biar boleh kerja. Tak ada nah lagi tu. Tak ada nah dalam Bukhari Muslim minta suruh boleh kerja. Tak ada nah. Maka kaedah dia doa berbentuk umum. Tak syarat ada doa, tak syarat ada hadis ada gapo, maka berdoa tu disyariatkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa mintalah dengan aku, katanya Allah, aku akan perkenan kepadamu. Jadi kita ni masuk tahun, keluar tahun, dapat rumah baru, dapat pindah, masuk hari Jumaat. Maka setiap situasi kita orang mukmin ni ada doa semacam. Tujuan doa supaya kita tidak lupa Allah. Supaya kita tidak lupa Allah. Kalau tak ada doa, kita akan hidup kita rasa kita sekita-kitanya. Tak pernah berdoa. Pakai baju lupa Tuhan, jalan lupa Tuhan, naik kenderaan lupa Tuhan, boleh makan lupa Tuhan, boleh tidur lupa Tuhan. Maka sebab tu Nabi ajar doa pada semua keadaan. Maka masuk tahun luar tahun ni bukan keadaan kau, bukan suasana kau, bukan gapo kau.
tak perlu gapo-gapo serupa dengan tahun biasa-biasa. Maka ulama menyatakan sunat juga berdoa. Nabi setiap kali nampak bulan, anak bulan, maka dia akan berdoa. Hilalun khairin wa rusdin. Anak bulan yang baik, anak bulan menjadi petunjuk. Nabi tengok anak bulan permulaan bulan-bulan, Nabi berdoa. Maka kita pun begitulah juga. Jadi kau sudah bimbang lah. Orang dok marah berdoa awal tahun demo tak si doa, demo rasa hanelai sangat tak perlu ke Tuhan. Lah gilah masuk tahun ni demo rasa bisa sangat. Tapi kita orang mukmin tak ada kekuatan nak taat Tuhan. Awal-awal tahun lagi hamba minta dengan Tuhan supaya Tuhan tolong hamba boleh jadi juru. Bukan dengan kekuatan hamba sendiri. Tu orang mukmin. Ada orang tak payah berdoa, tak apa muka tak ada dalam hadis. Aduh. Macam-macam jenis perangai manusia lah ni. Orang panggil mabuk air sejuk. Hak ni paling bahaya sekali. Mabuk arak lepas pada mabuk tahan, hak mabuk air sejuk ni sudah. Minum air sejuk pun mabuk sudah. Kita masuk kepada kitab. Kita setuh sikit bab awal tahun akhir tahun tu takut ada orang dok papah lagi. Hamba tak siap kat tangan malah berdoa. Benda ni tidak ada dalam hadis dalam gapo. Oh, yes. Jadi hak kita buat tu molek dah. Minta doa dengan Tuhan. Siapa dia berani kata tak molek? Siapa dia berani kata tak molek minta doa dengan Tuhan? Ikut hamba nak doa pukul berapa? Awal tahun akhir tahun kau berapa ni? Ni ada orang tak suka kita berdoa dengan Tuhan. Minta berdoa dengan siapa dia? Minta tolong dengan manusia tak apa. Minta pitih dengan manusia, minta bergani dengan manusia tak apa. Berdoa dengan Tuhan pun ada orang marah dulu ni. Habis kerjaan dah nak marah orang. Berdoa dengan Tuhan pun kena marah juga. Masuk kepada kitab kita Muniyatul Musalli. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani di dalam kitab dia yang sangat masyhur Muniyatul Musalli. Sehinggalah perkataan dia sekat mana sudah. Hamba tak ingat tu. Tak. Bismillah saja. Bismillah saja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dah kita syarah kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim ni salah satu daripada ayat Al-Quran. Salah satu daripada ayat Al-Quran. Maka siapa dia yang baca Bismillahirrahmanirrahim satu huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim dapat 10 pahala kebajikan. Kerana dia salah satu daripada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dia ni ayat Quran. Maka paling kurang pahala satu huruf 10 pahala kebajikan. Hamba sebut dah dulu masalah baca Quran. Kalau baca Quran di luar sembahyang dengan tak ada air semaya, kita tak ada air semaya, di luar semaya satu huruf 10 pahala kebajikan. Tapi kalau kita ada air semaya, kita pegang Quran Bismillahirrahmanirrahim, bukan 10 dah. Ya boleh 20 pahala kebajikan. Boleh 20 pahala kebajikan. Kita baca dalam semaya pula boleh 25. Ada kata 25 pahala kebajikan. Kita baca dalam semaya pula, semaya sambil duduk. Semaya kita baca dalam Al-Quran dalam semaya sambil duduk. Misalnya kita semaya sunat, kita nak baca Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu dibalas dengan 50. Satu huruf dibalas dengan 50. Kalau kita baca bismillah sambil berdiri dalam sembahyang, satu mendapat 100. Satu huruf mendapat 100. Disebut Imam Ghazali menyebut benda ini dinakal daripada Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, disebut di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi Al-Quran ni kalau kita baca sambil berdiri dalam sembahyang, satu huruf boleh pahala 100 kali. 100 pahala kebajikan. Kita sebut dah amalan Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim 75 kali sehari. Keduanya amalan nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Minta hadiah ke pahala, ya Allah ya Tuhanku, jika ada pahala 41 kali bismillah hamba saat ni, hamba hadiah ke kepada ahli naubah dipanggil. Ahli naubah ni wali-wali gaib Allah.
Dan ya Allah ya Tuhanku, jadikan mereka menjaga diriku, isteriku dan semua orang yang aku sayang. Niat lagu tu. Tu nak tidur niat lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai risalah ini, yakni kitab yang kecil. Risalah ni kitab kecil, tak besar sangat. Katanya Syekh Daud Al-Fatani, kitab ambo ni kecil. Ambo tak nak panggil kitab, tak tergamuk, ambo panggil risalah. Risalah ni maknanya helai-helai kertas yang tidak banyak. Tak jadi siapa kitab lah. Sekalipun kita panggil kitab musalli, tetapi kerana kecil maka dipanggil risalah. Sekalipun kecil, manfaat dia sangat banyak. Berapa banyak orang betul semaya kerana mengaji belajar musalli ni. Khususnya kita di Kelantan ni, boleh kata hampir semua rumah-rumah di Kelantan ni hampir ada belakang kitab musalli. Orang tua dulu tinggal semacam. Boleh belajar semaya kerana mengaji musalli ni lah. Orang lah ni tak ada lah mana dah kitab dalam rumah. Hak adanya CD. Lah ni CD orang tak pakai dah. Home theater, hak tu yang ada. Kitab ni tak tinggal lah mana. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Terjemuh kepada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjemuh dengan makna selalu. Katanya pengarah, maksud Bismillah, maksud dia aku mulai dengan nama Allah. Bismillah kan nama Tuhan. Jadi maksud Bismillah memanglah tak ada perkataan aku mulai, tapi dia terjemuh dengan syarah-syarah selalu. Aku mulai dengan nama Allah Ta'ala. Mulai apa dia? Menulis kitab ni. Apa mulai dengan nama Tuhan? Mulai dengan Tuhan lah. Apa guna nama-nama Tuhan? Orang lain ni kan tak sih. Nak Tuhan belakang. Hak selain pada Tuhan tak sih. Quran tak sih. Asal duk baca lah Quran ni. Siapa dia ikut Quran ni ada kelebihan pula. Ada Quran ni dapat memberi kesan jadi kupu pula. Tak sih. Baca Quran pun tak sih dulu ni. Maka maksud Bismillah ini dengan nama Allah, yakni dengan berkat nama Tuhan. Dengan berkat nama Tuhan aku mulai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pemurah Allah Ta'ala ini kepada orang kafir pun Tuhan wi makan, orang Islam pun dia wi makan. Tu murah sungguh Allah Ta'ala. Setengahnya terjemuh Ar-Rahman ni maknanya borah. Borah molek demo belanja tahun ni. Maknanya tak talak buis macam. Sebab tu kita tengok atas masjid ni, kita tengok sendiri. Tuhan borah sungguh dengan kita. Kita tak dengar kata dia makan supaya tolong. Kita tak semaya, tu boleh makan. Kita lawan Tuhan, boleh makan. Weh Tuhan, tak talah alik Tuhan. Daripada pagi tadi hamba duk nyawa berah. Tak talah langsung alik Tuhan. Borahnya belanja kita. Kita masalah lah ni. Kita dengan Tuhan kita sebenarnya masalah. Alik Tuhan tak talah dah. Ar-Rahman sifat dia, pemurah. Umum pemurah Tuhan ni, maka di atas muka dunia nampak jelas pemurah. Mana kalau saya Tuhan pula tak nampaklah mana di atas muka dunia. Kerana apa? Kerana kita tengok orang kafir pun Tuhan wi makan. Jadi kita tak tahu ke Tuhan saya ke orang kafir ni. Maka pemurah Tuhan zahir di dunia, saya Tuhan zahir di akhirat. Maka sebab tu dia dahulu ke Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Kerana kita duduk di atas muka dunia, okay? Dan dia bersifat umum Ar-Rahman ni. Maka pemurah Tuhan Allah. Kadang-kadang kita jadi terkeliru pula. Orang hok lawan Allah Ta'ala, orang hok kafir orang duk batu kih ni, tak pernah sembah Tuhan. Makan nasi minyak perut bulat sekotak. Jadi kita pun jadi nampak pemurah sangat Tuhan. Takut Tuhan saya juga dia. Tergelar saya timbul pemurah dia. Tetapi lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Tetapi saya Tuhan di akhirat kita nampak Tuhan. Tuhan saya orang mukmin rupanya. Orang kafir Tuhan tak saya. Mana kita nampak betul-betul di akhirat. Gapo dia maksud Tuhan saya? Tuhan bubuh orang mukmin dalam syurga, orang Tuhan bubuh orang kafir dalam neraka. Nampak dah ya Allah ya Tuhanku hak mu saya hak mana?
Ambo duk atas muka dunia aku ingat mu saya belako. Orang kafir pun mu saya. Tak nampak kerana terlalu murahnya Tuhan atas muka dunia. Saya Tuhan zahir di akhirat. Tetapi bagi orang perhati, saya Tuhan zahir dah atas muka dunia. Tetapi secara umum kita tengoknya pemurah Tuhan nampak jelas atas muka dunia, saya dia zahir di akhirat. Hambanya yang mukmin, otak mukmin Tuhan tak saya. Otak mukmin Tuhan tak saya. Dalil dia Tuhan bubuh orang kafir dalam neraka. Sakitlah dia, melaunglah, meraunglah dia. Kalau saya tak bubuh dalam neraka. Lagu tu terzahir dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Tak tahulah supo kodok hok ngak yo bezo-bezo cetok ke tu biasa deh. Bezo-bezo sikit ni ambil syarah dia ni. Ambil syarah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang-orang muttaqin. Maka lepas pada pengarang sebut bismillah, maka dia sebut puji Tuhan. Puji Tuhan, segala puji bagi Allah. Semua pujian yang berlaku di atas muka dunia ini, semua itu yang berhak dan miliknya adalah milik Allah. Kita puji Tuhan, maksud kita puji hamba Tuhan pun bererti kita puji Tuhan juga. Kerana Tuhan yang mencipta hamba tu. Supaya kita lah ada orang naik motor depan kita, perut berhenti parking depan kita. Kita pun kata, oh comel motor ni. Tuan dia pun rasa bangga selalu. Kita tak puji tuan dia, kita puji motor dia. Tuan dia supaya nyepak je ada atas tu nya, motor ya comelnya. Tapi kita puji motor, tapi tuan dia jadi nak isih Rabbana lagu mana, tuan jadi kekek selalu. Hamba puji motor bukan puji demo. Puji motor hamba bererti puji hamba. Maka kita puji makhluk Tuhan bererti kita puji ciptaan Tuhan, bererti kita puji Tuhan lah. Allah comelnya. Comel siapa dia sebenarnya? Makhluk tu comel, bererti hak pencipta dia tu besar. Maksud dia. Maka semua pujian yang berlaku atas muka dunia, sama ada Tuhan puji diri Tuhan, Tuhan puji makhluk, makhluk puji sama makhluk, makhluk puji Tuhan, semua itu adalah memuji Tuhan berlaku. Maka semua pujian-pujian itu kembali kepada Tuhan berlaku. Sebab tu kita apabila orang puji kita, kita jangan naik seh. Kerana orang tu puji Tuhan sebenarnya. Maka jangan kita jadi naik seh. Oh puji hamba. Apa kita tak boleh rasa lagu tu? Kerana kebaikan itu sebenar daripada Allah. Kita boleh jadi baik, kita boleh jadi bagus, kita jadi sedap, kita jadi begini, kita jadi gapo, itu pemberian Tuhan. Seolah-olah kita meminjam kereta. Misalnya kita kita pinjam kereta Mercedes orang, tiba-tiba orang puji kereta Mercedes tu. Kita nak kata lagu mana? Muka kereta orang. Kalau naik seh juga berat benar kita. Oh kereta pinjam, tiba-tiba naik seh juga berat lah. Begitu juga kelebihan yang ada pada kita. Kita boleh mari balas. Orang kata berjuruhnya lah awal tu boleh mari balas. Jangan rasa geram. Rasa lagu mana? Allah terima kasihnya lah Tuhan zahir ke baik, tutup hak jahat hamba. Ayat ada doa. Sebab tu doa orang puji kita ni ada doa. Allah apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Waja'al wala tu'akhizni bima taqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku lebih baik daripada hak dia duk sengko. Orang duk puji kita ni sengko, dia tak yakin. Maka kita doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku lebih baik daripada hak dia sengko. Dan jangan ambil kesilapan kalau ada dalam kata-kata dia, dan ampunkanlah dosa aku hak dia ni tidak tahu. Dia duk puji hak dia tak apa ya. Hak sembunyi hamba tak tahu. Ya Allah ya Tuhanku. Tu doa orang puji kita.
Siapa dia kau Tuhan tu? Tuhan sekalian alam. Tuhan ni asal daripada kalimah Tuhan. Tuhan ni asal daripada kalimah Tuhan. Kerana dalam kitab tua dulu, kitab-kitab Jawi tua dulu, kalau dia nak tulis orang tua, dia tulis alif, waw, ra, nga, orang. Tua dia je lagu ni. Ta, waw, ha, alif. Tuha kita baca. Bukan tuha. Tulis ta, waw, ha, alif tapi baca tua. Tua. Ha tulis tapi bunyi o. Maka Tuhan ni asalnya ta, waw, ha, nun. Jangan baca Tuhan, baca Tuhan sekalian alam. Berarti Tuhan ni apa dia? Tuan kepada sekalian alam. Tulisan dia sebenar. Tuan kepada sekalian alam. Banyak kau alam nampak sekalian ni. Alam ni terlalu banyak. Alam ni terlalu banyak. Katanya Sidi Ibnu Arabi kata, makhluk Tuhan ni kalau kita naik ke atas, so naik, pah ke mana pun akan jumpa makhluk Tuhan. Kita turun, turun, akan temu makhluk Tuhan. Kita pergi kanan, gigilah sampai ke mana pun akan temu makhluk Tuhan. Kiri pun pergi unggah berapa juta kilometer, berapa ribu perjalanan pun akan jumpa makhluk Tuhan. Depan kanan pun begitu juga. Luahnya alam Tuhan. Alam dunia, alam akhirat hok kasar sekali. Alam dunia ni ada pula alam jin, alam manusia, alam bunia, alam haiwan, alam tumbuhan, macam-macam jenis. Sebab tu kita duduk atas surau, kadang-kadang ada orang nampak hatu. Sebab apa? Termasuk alam, bertukar alam. Maka apabila alam ni nak suruh manusia tak takut, Tuhan sembunyikan makhluk lain. Kalau nampak belakang kan, sodah kita, ketar tak kuasa. Berkala bercampur roh lagu mana? Jin pun mari menadah, malaikat bertindak-tindak lagu mana kita. Jadi payah jadi roh. Buat apa dia duduk lagu ni? Tahu sekok malaikat duk. Jadi kan roh ni jadi apa jadi nampak sera lega. Kita nampak bok kita ya. Buat apa? Dipanggil dimensi. Alam ni dimensi dah. Alam ni maknanya dimensi. Orang dia terjemah dimensi. Ni lah ni ada alam lain ni, tapi tak setuh dengan kita, tak sera berat kerana pandainya Tuhan bagi alam ni. Kalau tidak sudah kita main dengan hatu raya apa cerah. Rumah kita dok buat, dia duduk pula penuh dengan hatu raya. Apa kita rasa tak ada apa-apa, Tuhan bagi dah alam. Siapa dia yang menguasai semua alam tu, yang mentadbir jin apa semua tu? Allah. Tu dia. Bukan kata Allah ni Tuhan kepada manusia saja. Jin, malaikat, gapo dia makhluk kita tak tahu pun, tu semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam kitab syarah kitab gapo dia tak ingat Syekh Nawawi Banten waktu. Syarah alam ni dia kata di arasy Tuhan, di arah Tuhan. Tak tahulah dia petik dalam gapo tapi disebut dalam kitab. Dia kata di arasy. Antara makhluk Tuhan adalah dipanggil arasy. Arah ini meliputi semua alam duduk bawah dia belakang, seperti pada bola sepak dengan sebentuk cincin. 7 petala langit, 7 petala bumi ni seperti satu cincin yang dilempar di tengah padang. Ni sebuah alam dengan arah ni alam ni 7 petala langit ni seperti padang dengan cincin. Tak tahu setara mana arah ni. Maka di arah tergantung 70,000 pelita. Kendil dipanggil. Kendil ni pelita. Di arah tergantung pelita. Ada 70,000. Maka alam ni duduk dalam satu pelita tu saja. Ni alam semua ni duduk dalam satu pelita tu saja. Lepas tu 99,999 belakang tu duduk mana? Tak tahu. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Tuhan adalah kerjaan dia. Bukan sikit kerjaan Tuhan. Kita ada anak 3 orang pun tak ada nak mari balasah dah, kalut-kalah dah. Tuhan mentadbir kita seorang. Ni atas surau ni berapa orang dok perlu ke Tuhan? Kipas, ekong, kapek kita nak nyawa nak gapo. Siapa dia urus? Semua Tuhan belaka. Bukan macam kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Tuhan adalah kerjaan dia.
Tuhan yang menjadikan sembahyang. Dia kata hamba puji Tuhan ni terlalu banyak sebab dia salah satunya hamba nak puji Tuhan hari ni kerana Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu sebagai jalan orang bertakwa, orang muttaqin. Nampak nak sebut mudah. Tok Khatib tiap-tiap hari Jumaat sebut ittaqullah, takut ke Tuhan. Mudah perkataan tapi berat muttaqin ni. Muttaqin ni gapo dia? Muttaqin ni orang yang buat apa Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Maka tu dipanggil muttaqin. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Selagi mana kita ada lagi buat maksiat walau satu jenis saja maksiat, orang yang bertinggal belakang soni maka jauh daripada sifat takwa. Pas kita lagu mana tak tahu, tak tinggal habis lagi maksiat kita. Maka takwa tak boleh lagi. Katanya Imam Al-Ghazali, siapa dia yang tidak masuk kepada makam at-taqwa muttaqin, maka amalan dia tidak diterima Tuhan. Saja-saja yang mari menado, saja-saja yang mari semaya. Apa? Sebab ada lagi maksiat tinggal. Dalil mana? Ayat Quran kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tuhan hanya menerima ibadat orang bertakwa saja. Pas kita kubah hanya tak tahu alik-alik jatuh. Pas bila kita nak terima, tak sodok koyah Tuhan terima lagi amalan kita. Tetapi kena buat juga. Tak terima ke tak terima, buat juga. Tak payah hulai dah, tapi terima tak sodok koyah lagi, kata Imam Ghazali. Katanya ulama lain ai berat kalau lagu ni. Maka Ibnu Hajar dan siapa dia Izzuddin Abdul Salam kau kata kita ni Tuhan akan terima amalan kita sekalipun kita dak buat maksiat pun tak apalah. Kerana apa? Kerana ada ayat Quran lain sebut wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia yang buat baik walau sebesar debu, dia akan tengok di hari akhirat, yakni dibalas. Siapa dia yang buat jahat sebesar debu, dia akan tengok, yakni akan dibalas juga. Maka orang ni sekalipun dia buat maksiat lagi, sekalipun besar debu, dapat balasan juga. Berarti Tuhan terima juga. Tak syarat kata kena tinggal habis. Legalah sikit pak kita. Kalau nak tunggu muttaqin baru terima ke? Tak ada apa sadaqallahul azim pak kita ni. Kadang-kadang bab ni juru dah, bab lain pula. Hak lain tak tala belaka, riba pula. Hak ni juru belaka, ngata kat orang pula sikit. Hak ni gitu pun macam-macam bersakut dengan kita ni. Hak tu masuk muttaqin, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Tu makna pertama bagi kalimah muttaqin. Apa kita buat apa yang Tuhan suruh dan kita tinggal apa yang Tuhan larang kerana kita takut dia lah. Maka makna yang kedua, muttaqin itu orang yang takut ke Tuhan. Tu makna kedua dia panggil. Bukan kata muttaqin tu orang takut ke Tuhan lalu dak. Kalau takut ke Tuhan tak semaya. Demo, hamba muttaqin hamba takut ke Tuhan. Pas tak semaya, semaya bab lain. Takut ke Tuhan, mula orang ujuh lagu tu. Mula-mula kabar-kabar tu ya tu bik muttaqin semaya bedak ni. Hamba nampak yang kubal lagu ni, hamba takut ke Tuhan ni. Takut ke Tuhan tak semaya. Bisomna demo takut ke Tuhan. Demo takut Tuhan. Ngaji fardu ain dak. Takut ke Tuhan lagu tu. Ramah bertabah lagu tu. Takut Tuhan. Maka muttaqin ni bukan takut selalu. Dia kena buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Sebab tu kerana takut. Bukan kata muttaqin tu takut selalu. Takut selalu saja. Tu maksud dia nah. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu, hamba baca cara rekah-rekah ni. Hamba tak baca cara aid domain ni. Kembali domain aid dak lah. Inyo tak baca lagu tu takut jadi kepening. Jadi hamba baca cara mudah-mudah lagu tu nah. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, iaitu Nabi kita.
yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Dan Tuhan menjadikan sembahyang sejuk mata hati kerana Nabi sebut, salah satunya hadis Nabi kata dijadikan sembahyang itu penyejuk mata hati. Mata hati kita deh. Apa maksud sejuk mata hati? Benda kalau molek kita tengok dengan keadaan oh Allah sejuknya tengok. Pandangan mata kita akan menyebabkan hati kita rasa sejuk. Maka benda-benda yang comel, yang indah menyejukkan mata hati kita. Benda-benda yang kita tidak suka memanaskan mata hati. Kita tengok, mata tak panas tapi dalam hati wah panas. Tapi kalau benda yang sedap, benda yang kita suka, kita tengok tu sejuk mata hati. Maka antara benda yang menyejukkan mata hati Nabi pun sebut, kalau saya ada masalah, saya akan bersegera untuk sembahyang. Ni. Kita kohos maya, kohos rabu. Nabi kalau ada masalah, pergi semaya lupa selalu. Dia kata Allahu Akbar, lupa selalu. Kita Allahu Akbar, supaya dah perkataan Nabi, Allah Maha Besar. Tapi duk serabut lagi benda lebih besar daripada Tuhan ada dalam hati kita. Jadi mulut kita menipulah sikitnya. Tapi Nabi apabila dia sebut Allah Maha Besar, sungguh di hati dia, maka lupalah segala masalahnya. Kita duduk berlatih lama dah tapi duk rasa besar lagi. Sebab tu kita duk takbir Allahu Akbar tak boleh lagi. Allahu Akbar serabut lagi. Allahu Akbar duk serabut lagi sebab tak masuklah mana. Hanya suara saja tak masuk kepada hati. Yakni menjadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhan dia dalam sembahyang. Apa maksud musyahadah? Asal daripada kalimah syahidah, syuhudan. Syahid maknanya melihat dengan mata hati dan pandangan. Sekalipun di mata lendai ni tak nampak. Saya nampak baronai, saya nampak awak, saya nampak ni, saya nampak ni. Sekalipun mata lendai nampak, tetapi syuhud dia melihat Allah. Gini gambaran dia. Seperti seorang yang gila kepada seorang perempuan. Orang hati dia duk gila, duk ingat kepada seorang perempuan. Maka dia lalu kepada rumah perempuan tu, dia tengok selipar perempuan tu. Dia pun tengok. Jenak dia. Dia nampak selipar kau, dia nampak jenak. Tak, dia nampak selipar. Tapi hati dia syuhud jenak. Dia panggil syuhud jenak. Hati dia tak nampak jenak dah. Lalu kau alik belakang kain seh. Weh jenak. Nampak kain seh tu. Nampak mata dia pun nampak kain seh. Tetapi hati dia syuhud nampak jenak. Oh bisa. Maka kita Nabi Muhammad semaya nampak ni juga. Dia bukan kata nampak jadi hancur, makhluk jadi beran, nampak putih syuhud Tuhan. Tak gitu. Tu cerita katung. Syuhud ni pandangan hati, roh kita tengok. Alam jasmani tak gelar. Fana begitu juga. Alam rohani, alam jasmani dia tak gelar, tak ugah orang fana jadi gelar habis. Nampak masjid jadi beran. Dak orang tu kecil manis. Jadi berat pecah tu kecil manis. Bukan nak fana orang tu, dia kecil manis. Nampak? Jadi orang syuhud nampak lagu ni, tapi dia syuhud Allah. Tak pernah telitah pun. Seperti kita lalu pada satu sungai yang mana bayar pokok melintah di sungai. Bagi orang yang jenis tak kuat, dia akan kata kita tak boleh lalu kerana dihalangi oleh pokok. Bayar pokok, bukan pokok. Sebab itulah bagi orang-orang sufi, makhluk tak boleh halal dia daripada Allah. Semakin banyak dia tengok makhluk, semakin banyak dia tengok Allah. Pas lagu mana nak halal dia daripada Allah? Tak ada benda boleh menghalal dia daripada Allah. Tapi kita ni bahasa mata buta, Tuhan letak piti seria je. Tak nampak Tuhan tu Weh nampak seria tu go seria baru. Tak kira go 10 ria lagi. Maka bagi orang yang mata buta, makhluk boleh menghalal dia daripada Allah. Tapi kalau orang mata celak sungguh, semakin tunjuklah makhluk ya Allah ya Tuhan aku, semakin yang aku nampak mung ya Allah. Ciptaan mung semakin kemah. Sebab tu sufi dunia tak boleh menghalal dia, tak boleh tarik pun dia. Sebab apa? Tunjuk kepada dia dunia semakin kemah. Kita kan
Bukan kata banyak tunjuk so ya dunia lupa dah tu Kau pergi pisah. Ainyo segelah pun lupa dah tu tak nampak sungguh kita nah. Hak tu orang-orang sufi pas Nabi nampak lagu mana. Dalam semaya saja kau Nabi nampak tak. Nabi syuhud dengan Tuhan sepanjang masa. Cuma apabila semaya orang sufi kata dia dapat syuhud khas. Syuhud ketika baca Quran lagu lain. Syuhud ketika berzikir lagu lain. Syuhud ketika semaya lagu lain. Syuhud ketika gini lagu lain. Maka ketika semaya, maka Nabi Muhammad sejuk mata dengan syuhud khas dalam sembahyang. Jangan kata oh Nabi Muhammad pun dalam semaya ya. Jadi sejuk mata hati. Orang lain tak nampak lah mana, tak syuhud lah mana. Tak syuhud juga. Cuma syuhud khas dipanggil Kenapa dia masuk syuhud khas? Lagu ni. Supaya kita masuk kedai kopi. Katanya kedai ni ambo nak ada jual tomie, nasi goreng, goni macam-macam. Kita duduk tengah lapar. Maka apabila kita makan nasi goreng, syuhud molek ambo. Syuhud cara nasi goreng. Makan pula tomie. Syuhud pula. Syuhud tomie pula. Lagu lain kalau orang ada pengalaman rohani, dia akan boleh rasa ketika baca Quran syuhud lagu lain, ketika sembahyang syuhud lagu lain. Katanya orang sufi apabila ambo nak kecek dengan Tuhan, maka ambo sembahyang, ambo pun kecek dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo kecek dengan Tuhan. Apabila ambo nak dengar Tuhan balas kodok, ambo kecek, ambo pun pegang Quran baca. Bismillah. Dia jawabnya suara. Sebab apa? Suara pun keluar Tuhan juga waktu ambil suara. Sebab tu orang sufi tak ada benda boleh halal dia dengan Tuhan. Dia duduk Amerika, kau duduk mana pun, kita duduk atas surah segala lagi. Banyak benda boleh mengingatkan Tuhan. Orang sufi ni duduk tempat lala pun tidak melalaikan dia dengan Tuhan. Sebab dia nampak Tuhan. Ni payah kita nak buat. Maka orang sufi latih pelajar-pelajar dia, anak-anak murid dia biar jadi lagu tu. Kerana apa? Kerana kalau kita ada kelemahan, tentera Imam Mahdi lagu mana nak perang dengan Tuhan? Nak perang Amerika, nak perang dengan musuh Tuhan. Kalau ada kelemahan, kita pitih 2, 3, 4 riyal nak ubah beleping dah. Jadi orang-orang wali, orang-orang sufi ni tak ada kelemahan. Wak marilah gapo dia pun ambo dak ingat Tuhan semacam. Tu musyahadah dalam semaya masuk dia. Pas lagu mana rasa dia kena berlatih. Semaya cara zahir kena betul dah syariat. Allahu akbar. Semaya betul kena jaga juga. Hak dalam hati pun kena jaga juga. Lepas ni Syekh Daud akan sebut lagu mana nak semaya cara batin. Sebab tu orang dulu mengaji musolli semaya dia kena. Dia semaya kita tengok tergetik tergening. Kita dengar suara dia pun suara tenang ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul dia dok mikir dengan Tuhan. Ni dok dengar dok mikir kok diri dia. Dok mikir kok suasana. Dok mikir ke suara. Dok orang tua dulu kecek bismillah. Kalau tok wajilah lubuk tapoh kat siapa dia ada biasa semaya belakang dia kat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedap langsung lah kita kata. Tapi tengok dia dok perhati gapo dia tengah dok semaya tu. Payah belakang Maka kena belajar Jangan dok kata hamba belajar dah, kena belajar. Orang ni dia ada bidai-bidai ahli dia. Orang bagi semaya nak khusyuk, dia ada ahli dia. Lagu mana nak berlatih, kena ahli dia. Supaya kita nak baki basikal, nak baki motor lah. Orang baki basikal, dia ada ahli dia. Baki motor, ada ahli dia. Lagu tu. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Katanya dalam hadis, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiada agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa dia yang telah menunaikan sembahyang, maka dia telah membina agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa dia meninggalkan sembahyang, dia telah menghancurkan agama dia. Tu ia besar sekali wa ja'ala fiha jannatal ajilah wallahu a'lam. Tengok Syekh Daud dia tak pergi ke rukun selalu. Dia kecek bangsa hati dulu. Kerana orang sembahyang yang ada rohani, ada batin, barulah sembahyang itu boleh mencegah daripada perbuatan maksiat zahir dan batin. Ada soalan ke?
Apa hukum pembelian emas secara online dan juga secara ansurah? Hukum dia riba dan berdosa transaksi lagu tu. Pertukaran secara emas dan bertangguh, hukum dia berdosa. Kerana emas ini barang yang naik turun. Contohnya ambo wi hari ni, misalnya ada orang nak beli dengan ambo. Nak beli dengan ambo. Ambo wi emas hari ni kepada dia. Nilai dia 300 lah sekarat misalnya. Esok yang naik 4 hari lagi ambo wi kepada ambo. Jadi 300 4 karat. Tidak kau jadi naik turun. Maka barang ribawi dia panggil emas ni. Maka kalau nak beli boleh. Wi selalu. Tak ada nak tukar lah. No wi selalu. Kalau bertangguh, hukum dia tak boleh lah. Hukum dia tak boleh. Bukan kata tak boleh jual beli emas. Boleh. Tapi jangan buta. Masalah lah ni, siapa lah ni pokok kita dok buat. Orang tino lebih-lebih lagi. Beli barang kemas, buta. Haram hukum dia kerana masuk dalam kategori emas dan mata uang. Duit ni masuk dalam satu jenis. Maka kalau nak beli direct. Beli direct. Cash lah. Maknanya tak boleh buta. Dia akan jadi riba. Apa hukum pakai emas berbentuk haiwan seperti rama-rama? Hak ni masalah buat patung lah. Hukum dia haram lah buat patung sekalipun untuk buat gelar emas, buat cicing kau, buat gapo kau, buat pala tukak kau, gapo dia, hukum dia tidak boleh. Bagi pendapat kata benda ni haram, maka tak boleh lah buat gelar kau, buat gapo, hukum dia haram. Tak syarat gelar emas buat bentuk gapo-gapo pun tak boleh, buat lipai kau, gapo dia tak boleh. Apa hukum qadha solat fardu dalam keadaan jamak qasar bila duduk dalam musafir? Gini. Kita kalau nak jamak qasar, nak qadha sembahyang dalam bentuk jamak qasar, kalau kita tinggal saat ni dalam jamak qasar juga. Misalnya masa kita musafir pergi Perak dulu, kita pernah tinggal sembahyang. Masa jamak lah. Maka kita nak qadha. Ni nak pergi mana? Hamba nak pergi Kuantan. Hamba telah. Masa dulu pun hamba tinggal dalam musafir juga. Maka nak qadha dalam musafir boleh. Jamak qasar boleh. Qadha dalam bentuk jamak qasar. Tapi kalau kau tinggal di rumah, nak pergi tanya nak musafir, pakai buat jamak qasar. Qadha tak boleh hukum dia. Kalau hak benda tu luput di rumah, wajib kena semaya tamam. Tak boleh buat gitu Masalah kawan ni semaya mari musafir, tiba-tiba dia tengok masjid tu ada semaya dah. Boleh kau dak hamba nak semaya jamak qasar? Boleh kau dak nak ikut orang semaya di masjid semaya tamam ni? Boleh hukum dia ikut sah, tetapi tak boleh qasar. Tak boleh buat dua dah. Kita semaya zuhur ikut tu imam setempat. Maka tak boleh buat dua, kena buat empat kot mana. Sebab tu kalau kita nak buat qasar tak usah berimam dengan orang. Tak usah berimam dengan orang hak semaya biasa, semaya tamam. Nak jamak tak apa, tak ada masalah. Qasar tak boleh kalau kita ada semaya dengan orang semaya biasa. Ambo maya jemaah, tiba-tiba ambo lupa nak semaya, nak baca Fatihah. Sudah. Berkali suara tu imam terlalu sedap, dia dengar, sedap. Sedap. Tu imam pun Allahu akbar rukuk. Sudah tak baca Fatihah. Lagu mana? Wajib kena baca Fatihah. Wajib kena baca Fatihah sampai habis. Dibenarkan ketinggalan. Dibenarkan ketinggalan. 3 rukun panjang-panjang. Sebab apa? Sebab khoya jadi makmum. Belakang ni akan sebut masalah ni. Nenek Syarifah berkahwin dengan Bukan Said. Anak keturunan ni ada darah Rasulullah kodok. Gini. Masalah keturunan darah ni ada campur siapa belaka. Tetapi dari sudut hukum nasab, hukum atas muka dunia, tak boleh dipanggil Tok Said dah. Kerana melalui darah perempuan. Sebab apa? Sebab katanya Nabi nasab melalui lelaki. Boleh tukar email kau dak selepas takbir dah. Takbir dah nak tukar tu email lah ke mana? Nak apa tu email tu dalamnya kok nyelo ke mana maksud dia? Tukar tu email ni. Kau tu email terbatal. Kau banyak pilihan. Misalnya tu email banyak pilihan kau guna.
Boleh hukum dia. Tapi kena niatlah mufarakah dengan ni. Ikut ni pula. Tapi makruh perbuatan lagu tu. Adakah pakaian si mati dikira dalam faraid? Ingat, faraid ni maknanya harta pusaka. Apa-apa saja berbentuk harta, benda tu dipanggil harta. Gigi palsu, harta ke dok? Tanya. Gigi palsu ni harta ke dok? Tak ada orang nak ambil geli amoi. Sekalipun harga gigi palsu ayah dulu 200 juga. Lo ni 1000 gigi palsu. Tapi orang panggil harta kau dok. Nak tanya dulu ramai sini. Nak mudah nak bagi harta kok lanah. Kalau tinggal gigi palsu ni panggil mana? Rasa tak ada seorang abuk nak sanggup nak pakai gigi palsu rasa. Maka kaedah dia kalau benda tak jadi harta, tak jadi faraid sebab tak ada orang nak. Apabila benda tu ada nilai, ada harta, mesti kena di faraid ke. Gitu mudah kalau benda tu misalnya gapo dia tinggal, ayah tinggal kotak gas tak ada apa. Ataupun kereta tolak, hok nak acul lebu tu. Tak jadi harta tu. Tak jadi. Maka benda tu tak jadi faraid. Kalau benda tu jadi harta ada nilai, barulah kena faraid. Kalau bagi hok tak jadi harta tak boleh tak payah faraid dah. Dia kata tarikh bertunai, tarikh berkahwin saya ni, saya ikut ni lah kira ni. Maknanya kira molek ni. Adakah benda ini dikira kurafat? Kurafat ni, tarikh-tarikh ni, apa dia apa semua. Molek kotak molek gini. Dia bak tarikh ni kita kena belajar. Alam ini Tuhan tak buat sama. Setahun 360 hari. Setiap hari ada tabiat dia. Musim 12, musim hujan. Tengah ni musim panas. Kira-kira dah ada 4 musim dia. Pergerakan matahari menyebabkan bumi berubah kepada 4 keadaan. Musim bunga, musim luruh, musim gugur. Nabi tunjuk dah kira-kira dia. Kalau kita cerdik, cakap buat musim hujan. Ni kita nak kira kasar dulu sebelum kira hok molek ni. Hok ni halus sangat. Kita nak kira cara kasar. Adakah sama dok hari tiap-tiap hari ni? 360 hari ni sama ke dok kalau kita fikir? Tak sama. Berubah cuaca ni musim panas, ni musim covid, ni musim penyakit. Lain. Maka tarikh-tarikh dia ada. Dia ada tarikh. Maka ada ilmu hak betul juga. Sopo kita lah. Ramalan cuaca. Jangan percaya kepada ramalan pun dia jadi syirik. Pas dia mau bawa baju sejuk apa semua ni, bawa baju hujan apa semua. Malah dia mau kata hujan. Percaya kepada ramalan kurafat dak. Ya adalah ilmu dia nya. Kalau orang mengaji bab bitel, kalau bitel duduk lagu ni, molek untuk menanam. Sebab apa? Udara dia molek, air hujan akan cukup. Kita tak reti, kita akan kata reka belaka ni pak cik ni kata. Dia pandai tengok. Orang dulu tengok awal pandai dah. Kalau awal duk bawah matahari lagu lain. Kalau matahari duk bawah awal, kalau dia gerak cuma mana kita kira 1 2 3. Dia gerak cuma mana? Angin laju setara ni. Ia molek ke ni. Pas kita tak reti, duk kata kurafat ilmu orang tua. Ngaji malah. Wa fauqa kulli zi ilmin alimun katanya Tuhan. Di atas kalau orang duk mengaku alim-alim, ada lagi Tuhan yang maha alim. Ingat ilmu kita saja ke? Ilmu Tuhan ni banyak. Tuhan tak bagi kita seorang. Kalau tidak dia jadi takabur kita. Bagi hak ni sikit. Pocik ni tak pandai baca Fatihah, tapi ilmu ni dia pandai. Jangan dok tanya ilmu Fatihah lah dengan dia nya. Patut dok nafi ilmu orang. Apa jenis perangai lagu tu? Dia bagi basikal tak reti. Apabila ustaz ni reti belaka. Masuk kubel lagi. Tu ilmu masuk baru, tak ilmu astronomi lagi. Orang lah ni duduk kata bodoh orang tua kita. Orang tua kita aling dulu pergi ke laut tak bawa kapal satu. Amerika bawa kompas. Takut tak jumpa daratan ni. Orang tua kita pergi sengih-sengih gitu ya. Boleh kelik Dia tengok lagu mana? Tu penting ilmu ni. Ni dok kata orang tua kita kurafat. Dia tengok bitel ni bitel darat. Kalau pergi sini siapa di Kelantan. Pergi bitel ni siapa Terengganu. Ni kau ni dia boleh royak soso. Hak ni daratan, hak ni nak pergi ke Amerika, hak ni nak pergi ke. Sebab tu pok kita tak pakai kompas. Ilmu. Ada lagi generasi membodohkan mak ayah. Nabi royak dah akhir zaman akan timbul satu golongan orang muda duduk kata ke orang tua dia. Ada muslim ni. Habis ilmu orang tua kita dia kata kurafat, duk kata gapo. Dia mengaji tak seh. Ngaji pun tak faham apa dia kata. Ilmu ni falsafah dah pula, pening dah pula. Dia mengaji tak seh, palak tak reti, rubuk mujayak tak reti baca.
Tu tak kira tu lagi. Astrolog hok zaman dulu. Tu big idea. Kecek saja, buah saja. Hok tu kita kata gini. Hok ustaz hok kecek sedak-sedak tu kata demo kecek video demo sajalah. Kalau demo tajwid, kecek bahasa tajwid saja. Kalau demo bahasa Arab, kecek bahasa. Jangan campur lah. Bukan alim. Pun demo hamba tahu setara mana demo ni nak kecek semua bidah. Ambo nak wi kesedaran sebab ramai lah ni sikit-sikit gak kurapak selalu nah. Adakah dikira betul ni itu ibu bapa tak tahu, dan bagaimana pula jika ibu bapa masalah betul ni ibu bapa tak tahu, kena beritahulah ibu bapanya. Memang tidak syarat tapi jadi tak comel lah, jadi tak comel, kena beritahu ibu bapa nah betul ni. Kecuali orang Tino ya ada wali dia, ibu bapa mesti tahu. Manakala lelaki ni sunat beritahu ibu bapa. Jangan wak kelik wak style surprise lagu tu. Habis kelik ngaji, wak kelik nganuk berderet. Siapa dia ni? Natumek lah, rebah beleping kawan tu. No, terkejutkan jangan anak cucu mari habis semua khabar patah belakangnya wak surprise lagu tu. Tak boleh makruh. Kena hok jatuh tidak ke selok. Oh itu. Seorang itu berzina, lepas tu berkahwin. Anak tu tak boleh dibengkai kepada ayah. Kerana anak tu hasil daripada hubungan sebelum berkahwin. Selepas berkahwin, boleh anak baru boleh nisbah kepada ayah. Kerana nisbah anak melalui perkahwinan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi hubungan ayah anak melalui persetubuhan. Berarti kalau zina, tu anak dia. Mazhab Syafi'i kita bukan anak. Nak nikah dengan anak zina dia pun boleh. Sebab dia lahir sebelum daripada kahwin. Tak boleh dah, hukum dia haram. Nak terik-terik berdosa hukum dia. Apakah hukum seorang ayah tidak meninggalkan sebagai harta kepada salah seorang anaknya selepas kematiannya? Sedangkan anak-anak lain mendapat bahagian masing-masing. Tinggal lagu mana ni? Ya gini. Ingat. Harta ini milik ayah dulu. Kita nak kecek ayah. Ayah ada kuasa nak beri kepada siapa-siapa. Ayah ada 10 hektar tanah. Anak dia ada 12 orang. Ayah nak beri seka-seka seorang. 2 orang tu ayah tak sewi. Hak tu tak panggil saka. Hak tu pemberian ketika hidup. Maka apabila mati tak boleh tak ada saka lah. Maka sebab apa? Sebab sudah diberi ketika hidup. Tapi apabila mati ayah sudah tidak ada kuasa. Salah satunya ayah masuk capur juga ketika dia mati, dia wasiat. Ni perangai tak juru. Anak ada 2 orang. Anak jatuh, hak ni dia suka, hak ni dia benci. Saya wasiatkan semua harta saya beri kepada hak saya ni. Hak ni tak sebui. Maksudnya dia masuk capur harta dia selepas daripada dia mati, panggil wasiat. Maka terbatal wasiat tu kerana bukan milik dia lagi. Wajib dibahagi dia atau separuh-separuh. Maka tak timbul istilah tak ada boleh ni. Tak ada orang kata tak boleh bagi pergi hamba. Sebab tu faraid penting. Kerana manusia ni dia akan bagi menurut perasaan, suka dan benci dia. Maka faraid ni Tuhan bagi dah. Mu benci setara mana, ketar nak marah ke anak tinamu, mesti dia boleh 1/4 ataupun kalau ramai boleh 2/3 harta. Anak jatuhmu, kalau dia ada seorang, mu benci setara mana, gapo-gapo dia, wasiat tak sewi ke dia, automatik apabila mu mati, semua harta mu boleh ke dia. Tak ada istilah kuasa gapo-gapo. Jadi, apa timbul jadi tak boleh ni? Lepas kali dia bagi masa hidup kali kawin tu, nak kata lagu mana? Dan juga, seorang yang dekat nak mati, tak ada kuasa dia urus harta dia kecuali 1/3 saja. Orang tu nazak nak mati. Kita 3 abdu nak mati. Maka boleh kalau dia bagi semua harta ayah wi ke masjid wi ke, tak boleh. Hanya 1/3 daripada harta baru boleh. Misalnya harta dia semua tinggal 3 juta. 1 juta saja dia nak wi ke masjid, nak wi ke pondok lagi. 2 juta lagi dia wasiat pun tak sah. Kerana apa? Kerana ni hak waris. Kerana ada orang dia benci ke anak dia, apabila dia mati amu tak siwi harta, nama tak dengar kata sangat. Amu nak wi pondok belaka. Tak sah. Maka Islam jaga orang hidup 2/3 lagi mesti tanya saka. Kalau orang hak terima saka kata saya setujulah, dah ayah nak wi belaka tak apa, saya tak si harta wi Allah lagi. Tapi kalau kata dak, wajib kena wi kepada dia.
Ayah dia nak marah ketar dalam kubur. Oi, boleh ke dia juga. Ambo tak kat royak. Oh, tak usah nak marah ke Tuhan lah. Dah Tuhan bagi dah. Tuhan gitu. No. Kalau kita tak bayar apa-apa sami. Jenis tak bayar sami pula tanya ambo, boleh ke tak? Ho payah selalu. Kalau ambo jawab celok ambo ngajar PJ lepas ni. Nama. Bayar sami kena bayar lah kita rohak lah kita dunianya akhirat tu boleh kira lagi dunia rohak lah hidupnya nak mungkin ambo kata tak apa pas tak jadi ugah pula tak wi kesel pun dia benar kena tanya JPJ soalan ni benar soalan ambo pun nak buat lagu mana tahu soalan ni soalan JPJ sebenar jadi kalau ambo nak jawab pun kena bayar juga sami lah lagu tu jadi pandai-pandai nak hidup ambo sebut Apa hukum main game beli barangnya dalam game online tersebut? Main game tu gitu lara dah lah tak dosa selagi mana tak ada maksiat maka permainan game ni jadi lara gitulah pada bersih-baik berzikir ni pas beli barang online dia jual kena belilah tak ada benda pun dia cuma pistol mainan ke mana dah dia jual lo ni barang asal saja benda tu hak milik dikira barangnya. Misalnya, ambo buat sos cili. Ni sos cili dia. Ambo pun tulis hak milik ambo. Tiba-tiba ada orang makan sos cili ambo tiru sos cili ambo. Dia tak curi barang ambo. Dia buat diri, tapi dia tiru resipi ambo. Kita ambo tulis dia cetak dia photostat dia gapo dia ambil. Ambo dak tulis banyak-banyak. Curi kau dak panggil. Ambo beli, ketah ambo semua beli belaka. Dak dia panggil curi hak. Hak ni harta. Ulama-ulama mereka kata hak ni adalah harta. Hak terpelihara. Tak boleh curi ni. Sebab terpelihara. Kalau kita cetak dosa. Hukumnya kita curi barang orang. Kertas ni ambo beli semua. Tak curi hak. Tu persidangan fiqh dunia kata lagu tu dah. Dulu semaya tak ada ilmu tak sah pas lagu mana lah ni kena qada. Ni sedih kita dengar soalan lagu ni. Kena qada lah. Allah tak ada ke pendapat lemah tak payah qada. Tak tanya. Selalu tak sambung selalu ayat dia. Gini. Kita tahu dah semaya kita tidak sah. Usahalah kita. Semaya betul lah. Patut kita kena qada sekadar kita mampu. Dah kita sedar dah Tuhan nak tengok kita ya. Sungguh qada kita nak mengkiparakkan dosa kita ni. Nak timba balik kesalahan kita ni. Sungguh qada rama sanggup ada qada sekadar kita mampu. Lagu tu. Nyo Tuhan nyo terima Apa penting biar sungguh sikit nampak nak taubat. Ni nak taubat syarat taubat dia kalau semaya kena qada lah. Tak si nak mana dah tu taubat sebenarnya. Kalau sungguh ambil semaya tak niat ketika basuh muka pelik sungguh memang tak sah lah masa lagu tu. Ambil semaya kena niat lah di mukanya. Ada orang tanya masalah esok 1 Muharram. Antara amalan ulama bukan amalan orang kedai kopi ni, amalan ulama kita ambil iaitu menulis bismillahirrahmanirrahim 113 kali. 113 kali. Kerana di dalam Al-Quran ada 114 surah. Satu surah tak ada bismillah iaitu surah At-Taubah. Maka jadi 113. Maka tulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali pada hari pertama bulan Muharram. 1 hari bulan Muharram. Kelebihan dia insya-Allah selamat daripada bala, rezeki tu jadi murah. Tulislah, tulis di kertas. Kita wi kaifiat dia. Kertas kosong, jangan ada garisan lagu ni Kertas kosong, kertas putih kosong. Ambil pen berwarna merah, pen merah. Tulis bismillah lagu ni. Bo tarik panjang sikit, alik atas tu panjang. Bo sing jelas sing dua baris. Min kena buat bulat. Min bulat. Jangan min tak ada lubang, min bulat. Lepas tu Allah ha bulat. Ba ni jangan buh titik. Allah bulat besar, Ar-Rahman bulat, alif lam ra ha, min bulat, nun jangan ada titik, Ar-Rahim alif lam ra ha, ya jangan ada titik, min bulat. Tulis sebanyak 113 kali. Pen merah. Cari minyak kasturi. Minyak kasturi merah. Kasturi yang dicampur dengan za'faron. Ada kau jual kasturi warna merah. Ambil, lesik di tangan, sapu sikit. Jangan kita tulis di kertas ni, kita sapu sini.
Baluk anak mengajar wak azimat ni. Banyak ilmu kita tak tahu dia. Kita reti wak kuih onde-onde. Ni bukan onde-onde ni. Nak wak azimat. Baluk lipat kecil. Sekecil yang mungkin kita mampu. Baluk. Okey ambil gas. Comor-comor biar jangan itu buka. Selit di tali pinggir. Selit bubuh dalam beg duit. Tanggung semacam. InsyaAllah duit tak putus lah macam lebih. Tu cara dia. Ada nah daripada hadis kodok tak ada lah. Ni sebut dalam kitab ni. Apa hukum seorang pegawai polis JPJ menyuruh bayar lebih, ambil rasuah lah baru boleh lesen? Tak boleh lah. Gini, masalah rasuah ni lagu ni. Rasuah yang haram adalah kita meresuah seseorang kerana apa dia? Kerana nak menyatakan benda betul jadi salah, benda salah jadi betul. Contohnya, kita salah, kita peresuah dalam mahkamah nak kata kita ni betul. Haram. Ataupun orang itu betul, kita nak resuah kawan tu nak ayat dia tu salah. Haram hukum dia. Tapi kita resuah kerana nak ambil hak kita. Misalnya, patut benda ni boleh kita dah. Ya tak wi. Tak wi. Kena buat mai kat ambo. Sudah. Patut boleh kat ambo. Dah memanglah. Tapi kena bui. Maka kita bui tu bukan kerana nak rasuah dia. Nak ambil hak kita. Maka kita bui harus dia ambil tu haram. Biasa orang-orang tanya kalau orang ngaji tanah harak. Tanah harak ni dia tak bui wisa. Wisa ni, apa dia? Hak nak duduk di negara dia. Hak kita kan. Kita boleh kena bui lah. Tapi kata nak minta piti. Sudah kata-kata. Kena cocok dia mah. Cocok kita nak ambil hak kita dah. Bukan kita hak orang. Kita nak ambil hak kita. Maka boleh hukum dia. Jangan nak ambil hak orang, tu dosa lah. Nak ambil hak kita sendiri, hukum dia boleh. Tu tak panggil rasuah lah. Rasuah tak dosa panggil. Bagaimana nak didik hati jadi sabar dan sentiasa bersangka baik dengan Allah, duduk dengan guru-guru mursyid. Tak boleh duduk rumah, duduk dengan laki bini, duduk dengan anak-anak tiba-tiba nak berlatih sabar. Tidak kau cekik mati anak dia. Ingat kita nak jadi tukang masuk, nak bagi butuh, nak bagi gapo dia pun semua ada guru. Maka antara nak belajar orang-orang sufi, nak belajar sabar, nak belajar jadi jurus pun kena ada guru. Hak tu paling molek sekali. Kalau kita nak berlatih seorang, payah sikit. Tu ya. Bukan kata tak boleh, payah sikit kita nak berlatih sabar. Kadang-kadang kalau kita berlatih sabar seorang ni, kita kata kita sabar. Duk senyap seorang ya. Di atas masjid sore. Ambo sobat dah lah ni. Cuba awak lalok buah kedai kopi Orang semih sikit. Bedang. Apa sobat ke apa lagu tu. Duk sore memang sobat. Cuba duduk dengan orang. Maka guru-guru ni dia pandai melatih orang ni. Maka kena pergi cari ahli dia lah. Adakah tekanan perasaan depression ni berkaitan dengan keimanan seseorang? Gini. Orang tekan-tekan ni orang lupa Tuhan. Apabila orang ingat Tuhan ayat dah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat betul-betul. Sesungguhnya ingat Tuhan tu menenangkan hati kamu. Tiba-tiba kita tidak rasa tenang. Kita tak ingat Tuhan betul-betul. Kalau kita ingat Tuhan, berhenti kita nak marah ketas setara mana. Misalnya hujan turun. Kita buat kapal-kapal kita buat hujan turun. Kita kata Allah hujan nak marah. Orang apa kata? Tuhan buat turun hujan. Kita berak. Senyap lalu. Apa? Kita tahu dah siapa. Tapi apabila kita lala sikit, kita nak marah selalu. Mazmumah ini muncul. Nak marah, tak puas hati kau apa, lupa Tuhan. Dia ingat Tuhan, nak marah lagi Tuhan. Kamu dia mau kecik aku tu. Anak kita mati, Tuhan ambil. Berhenti lalu kita. Kalau kita lupa Tuhan ambil, kita nak marah, muah terbolah gini. Khabar kak, Tuhan nak ambil tu, berhenti selalu. Lah ni kita lupa Tuhan, jadi tak boleh nak kawal perasaan depression, kau apa tekanan apa nama rimah pun lagu tu. Jadi nak cari ketenangan, kena belajar duduk dengan orang-orang tenang. Lagu mana nak tenang? Salah satunya berzikir, hadir majlis ilmu, duduk dengan orang soleh, duduk sai dengan orang balasah. Lagu tu. Cara nak nasihatkan dia lagu tu lah. Hadir ke majlis zikir apa semua, baca Quran banyak-banyak, ketenangan. Kalau tak boleh lagi baca, siapa kita tenang? Kadang-kadang ada orang baca Quran tapi dia lupa Tuhan. Baca saja-saja, maka tak tenang. Ada orang berzikir, ayam tak tenang. La ilaha illallah. Kau tak tenang. Ia baca saja. Cuba hati la ilaha illallah. Senyap selalu. Sekali ya sebut sebenarnya, tak payah banyak.
di asrama ada kahwin histeria. Apa yang hendak dilakukan? Sebelum dia histeria, kita buat histeria dulu. Dia jadi bingung. Apa kahwin ni lebih-lebih histeria? Ya gini, asrama ni banyak jenis. Ada betul hatu. Kedua, bukan hatu, dia serabut perut. Dia serabut, dia buat histeria lah. Kadang-kadang putus cinta lah kalau orang tena buat histeria. Lagu tu. Ya jangan panik. Kalau hatu betul-betul, bak lain. Kalau kawasan orang tena kau kena jaga kebersihan. Pemper dia, tuala wanita tu kena jaga. Tu pintu-pintu masuk setel belakang. Bacalah wirid zikir. Asrama tu jangan duduk sokor, duduk pasal radio, duduk pasal gapo. Ada baca Yasin kau gapo minta berlindung dengan Tuhan. Adakah pahala belajar online sama dengan belajar masjid? Tentu dah tak samanya. Tapi kedua-duanya dapat pahala. Seperti orang tu berzina dengan orang tu tengok orang berzina, sama-sama dosa. Tapi hak ni live, hak ni melalui internet. Sopo saja dosa dia, cuma hak ni berat sikit hak ni. Maka orang ngaji juga, hak molek juga, ngaji online boleh pahala, ngaji live pun dapat pahala. Tapi beza ke apa dia? Tak dapat pahala majlis ilmu, tak dapat pahala iktikaf, banyak benda lah bumi dengan langit. So lagi lah ni. Betul ke hujan Muharram ni hujan direct daripada syurga? Bagian ni kau ganah dah ni. Gini, dalam kitab-kitab sebut hujan yang pertama di permulaan tahun. Hujan yang pertama di permulaan tahun. Maka hujan itu daripada syurga. Dalam kitab sebut. Tu hamba tak tahu, tapi dalam kitab ada sebut gitu. Ada riwayat kata hujan selepas daripada lama tak hujan, maka hujan itu turun daripada syurga. Ada maksud ke turun daripada syurga, iaitu turun dengan rahmat Tuhan. Syurga ni digambarkan sebagai rahmat Tuhan. Lama tak hujan, tiba-tiba turun hujan, seolah-olah turun daripada syurga. Sebab tu apabila lama tak hujan dan hujan, dalam kitab-kitab fiqh sebut sunat kita pergi mandi dengan air hujan yang pertama turun. Kita sunat kita buka dedah tubuh kita. Sunat mandi. Kalau tak air sikit sunat ambil air semaya. Kalau boleh buat dua-dua. Kita air hujan tak sogi dok sunat lagu tu. Apa? Kerana hujan ni tanda rezeki, tanda nikmat. Berarti kalau kita tengok hujan nampak tak besar sangat, seolah-olah meremehkan nikmat Tuhan. Sunat kita kalau hujan turun kita rekan, ya Allah hujan turun, kalau tak hujan sunat kita ada kat tangan lagu tu. Tu dalam kitab fiqh ni. Tengoklah rojung ada berlaku dalam kitab fiqh antara benda sunat yang dibuat ketika hujan turun. Tak ambil dalam kitab Ramayana Mahabharata ada lah. Wallahu a'lam, panjang lebar dah lah. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk baiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala semakin meningkat. Harap tahun ni hubungan kita semakin rapat dengan Allah Ta'ala. Kubur kita pun kita semakin berkenalan dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo nak umum esoknya kelas muslimat pukul 9. Pukul 9.30 dah. 9.30 tu ada 9.30 kuliah duha bagi muslimat di masjid ni lah macam sekala. Kitab tu insya-Allah lah kita tengok pula